Alhamdulillah hari ini adalah merupakan 28 Zulkaidah. Jadi sama 28 Jun 28 Zulkaidah. Okay, hari ini saya nak bincang sikit pasal Zulkaidah, Zulhijjah insya-Allah. Jadi lagi 2 hari, iaitu hari Khamis, malam Jumaat lepas maghrib kita masuk bulan Zulhijjah. Subhanallah. Dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala itu memuliakan semua amalan. Semua amal soleh itu ada kemuliaan dia, ada kebaikannya. Allah sebut dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, waladzina amanu wa amilus solihat, waladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi amal soleh kita tu kena kita susuli ataupun kita kena gandingkan dia dengan keimanan kita. Orang yang ada iman dalam hati dia, susulilah ia dengan amal soleh kerana banyak ganjaran. Di antaranya Allah kata lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, untuk mereka iaitu orang yang ada iman dalam hati dia, kemudian mereka disusuli pula dengan amal yang soleh. Allah janji, Allah jamin apa? Syurga baginya. Bukan satu je syurga, jannatun kalau kita belajar bahasa Arab, jannah yang nama saya kan satu je, jannatun, satu syurga. Tapi kalau jannatun panjang, itu maksudnya banyak syurga. Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman dan ada amal soleh dalam kehidupan mereka, itu taman-taman syurga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Sungai-sungai dalam syurga, khalidina fiha. Kemudian Allah janji mereka akan kekal selama-lamanya. Jadi kebaikan orang-orang yang melakukan amal soleh itu memang ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ada keistimewaannya. Namun dalam Islam, jika kita baca banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ada di antara amalan-amalan yang Allah SWT gandakan lagi ganjarannya. Allah SWT tambah lagi keberkatan di dalamnya bila dia digandingkan dengan waktu-waktu yang ada keberkatan, dengan tempat-tempat yang penuh keberkatan. Seperti apa? Seperti kita selalu katakan doa bainal azanain, doa la turad. Dalam in between doa azan dan iqamah itu ada doa-doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Maknanya Allah nak tunjukkan dekat sini, Rasulullah nak bagi tahu kat sini yang waktu antara azan dan iqamah tu waktu yang sangat-sangat diistijabah doa. Doa kita sangat-sangat diistijabahkan oleh Allah SWT kerana waktu tersebut. Kan? Kemudian solat. Kalau kita solat kat rumah, ya betul solat. Tapi apa beza solat kita dekat rumah atau solat kita dekat Masjidil Haram? Kan? Solat yang sama, solat zuhur, solat yang sama, solat duha, solat yang sama, solat solat tahajud. Namun bezanya kerana keberkatan tempat Masjidil Haram sehingga Allah gandakan 1000 sehingga 100,000 kali ganda. Jadi satu sujud dekat rumah dengan satu sujud dekat Masjidil Haram bezanya 100,000 kali ganda. Jadi perbezaan kerana tempat. Jadi ada waktu yang Allah SWT letakkan keberkatan di situ sehingga amalan dekat waktu tersebut menjadi amalan yang lebih istimewa di luar waktu tersebut. Ada tempat yang amalan di tempat tersebut menjadi lebih istimewa kerana tempat tersebut. Di antara waktu juga macam kita tengok selepas salat subuh Rasulullah SAW, siapa yang salat subuh berjemaah kemudian diduduk di tempat salatnya sehingga selesai terbit matahari dalam keadaan berzikir kepada Allah SWT, maka kemudian dia akhiri duduknya itu dengan 2 rakaat salat sunat isyraq, maka baginya pahala haji dan umrah yang sempurna. Kan? Maksudnya tak ada amalan yang sama kalau duduk dekat tempat solat, tapi kita buat dekat luar waktu lepas subuh. Kita buat lepas solat asar, kita buat lepas solat maghrib, tak sama ganjaran dia dengan kalau kita duduk tempat solat kita pada selepas waktu subuh. Jadi ada amalan yang memang Allah SWT gandakan, Allah SWT istimewakan kerana istimewanya waktu tersebut. Di antaranya ialah waktu yang kita, alhamdulillah insya-Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita akan bertemu lagi 2 hari atau lagi 3 hari ini, iaitu bulan Zulhijjah. Namun tidak kurang mulianya kita sekarang berada di bulan Zulkaidah. Kerana apa? Allah SWT kata, inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya pada Allah, bagi Allah, milik Allah itu ada 12 bulan dalam setahun, dan minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4
bulan haram. Kita berada salah satu di bulan-bulan haram iaitu Zulkaidah. Dan insya-Allah lagi berapa hari kita masuk di bulan Zulhijjah, juga bulan haram. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Jadi kita berada dekat bulan haram. Bulan haram ini bulan yang mulia di sisi dalam Islam, di sisi Allah SWT, kerana Allah haramkan pembunuhan ataupun jihad, peperangan di dalamnya. Allah SWT gandakan amalan di dalamnya. Ganjaran amalan Allah gandakan. Allah SWT gandakan juga dosa jika kita melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan haram kerana mencemar, kerana kita mencemar kemuliaan bulan haram. Jadi lagi 2-3 hari ni kita akan masuk bulan Zulhijjah. Subhanallah, bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat tidak kurang mulianya daripada bulan Ramadan. Hatta ada ulama yang mengatakan sebenarnya pada bulan Zulhijjah ada lebih amalan daripada bulan Ramadan. Okay. Kita tengok. Subhanallah, Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk melakukan amal ibadah di bulan Zulhijjah. Sehingga Rasulullah kata dalam sebuah hadis, Rasulullah kata tiada amalan soleh, amal soleh. Rasulullah generalkan. Maknanya Rasulullah tak spesifik amalan apa. Rasulullah kata tiada satu pun amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, iaitu 10 hari yang pertama Zulhijjah, yang lebih dicintai oleh Allah SWT. Maknanya amal soleh yang dilakukan pada 10 hari yang awal Zulhijjah ni, Allah paling suka. Rasulullah cakap, Allah paling cinta. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, hatta jihad fi sabilillah? Rasulullah kata, ya, walal jihad fi sabilillah, ya, walaupun jihad fi sabilillah. Maknanya keluar berperang itu, Allah lagi suka orang buat amal soleh dekat 10 hari Zulhijjah ni, walau kira dia punya pahala tu menandingi jihad fi sabilillah. Kecuali Rasulullah kata bila seseorang itu keluar dengan hartanya, dengan nafs jiwa dia, maknanya dengan nyawa dia, kemudian tidak pulang dengan kedua-dua perkara tersebut, maknanya dia syahid lah, dikembal. Ada riwayat lain yang mengatakan kecuali orang yang keluar jihad fisabilillah dan terpenggal kepalanya, maknanya syahid. Itu baru orang yang itu lebih baik daripada orang yang melakukan amal soleh dalam 10 hari Zulhijjah. Subhanallah. Jadi jangan kita sia-siakan kerana sangat-sangat diketahui, sangat-sangat masyhur kelebihan Ramadan dalam umat Islam, dalam golongan umat Islam itu sangat-sangat mengetahui kelebihan bulan Ramadan, sehingga mereka itu memuliakan bulan Ramadan, menggandakan amalan kita di bulan Ramadan. Namun jangan kita lalai, jangan kita lupa, jangan kita leka di 10 hari yang pertama Zulhijjah ini juga tidak kurang hebatnya. Hatta ada riwayat mengatakan atau ada ulama yang mengatakan dalam bulan Hijjah sebenarnya ada lebih amalan daripada bulan Ramadan. Kita tengok pada bulan Ramadan ada ibadah puasa. Rasulullah SAW juga banyak berpuasa di bulan Zulhijjah. Maknanya Rasulullah kata kalau boleh puasa 99 hari, puasa 99 hari. Kenapa 9 hari Ustazah? Kata 10 hari. Sebab hari ke-10 tu hari raya. Hari raya tak boleh puasa. Okay? Tapi 10 hari yang terawal itu hari yang sangat-sangat mulia. Allah SWT letak dalam Al-Quran dalam surah Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam, para mufassirun, ahli tafsir, para ulama tafsir, Imam Ibn Kathir, kan, semua mengatakan bahawa walayalin ashr, 10 malam yang disebutkan di sini adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Allah SWT bila bersumpah atas nama sesuatu, maknanya ada kebaikan dan ada kemuliaan pada perkara tersebut. Kan, waktu fajar ada kemuliaan dia. Pada 10 hari pertama Zulhijjah ada kemuliaan dia. Jadi Rasulullah, para ulama kata dalam bulan Ramadan itu ada ibadah puasa. Rasulullah SAW sangat-sangat menganjurkan kita untuk banyak berpuasa pada bulan Zulhijjah. Pada bulan Muharram ada Qiyamul Lail. Kita memperbanyakkan Qiyamul Lail. Rasulullah SAW tidak pernah terlihat tidak bangun malam pada bulan Zulhijjah. Maknanya Rasulullah banyak bangunkan malam, menghidupkan malam pada 10 hari pertama Zulhijjah. Pada bulan Ramadan ada zakat. Pada bulan Zulhijjah Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk bersedekah. Kan? Namun ada satu amalan yang ada di bulan Zulhijjah namun tidak ada di bulan Ramadan. Ada dua sebenarnya kalau kita tengok, ada dua. Ibadah haji. Ibadah haji ada dekat bulan Zulhijjah. Tak ada dekat bulan Ramadan. Kan? Ibadah kurban
ada di bulan Zulhijjah, tiada di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya kelebihan bulan Zulhijjah ini, ada ulama mengatakan melebihi kelebihan bulan Ramadan, 10 hari pertama Zulhijjah ni. Dan apa yang menjadikan dia lebih istimewa, bila kita melakukan amal soleh di dalamnya. Kita perhatikan dekat bulan Ramadan, bila kita buat amal soleh, itu semestinya kita kena buat amal soleh kerana di dalamnya adalah bulan berpuasa. Kita kena puasa kan, kena puasa lidah, kena puasa mata, kena puasa tangan, kena puasa hati. Dan kemudian ada dibantu oleh diikatnya para syaitan, laknatullah. Allah SWT ikat syaitan. Syaitan tak ada bulan Ramadan. Allah memang penjarakan mereka. Kalau dekat bulan Zulhijjah, syaitan masih berkeliaran. Syaitan tidak diikat. Maknanya bagi siapa yang dapat melakukan amal ibadah, amal soleh di bulan Zulhijjah, digandakan juga amalan dia. Kenapa? Sebab dia dapat mengatasi hawa nafsu dia. Dia dapat mengatasi bisikan-bisikan syaitan yang datang pada waktu tersebut. Sebab bulan Zulhijjah syaitan tidak diikat. Maknanya sebab itulah amal soleh pada bulan Zulhijjah, siapa yang menghidupkan malamnya, siapa yang berpuasa di siang harinya. Dan Rasulullah SAW tidak spesifikkan apa sahaja amalan. Maknanya berniatlah apa sahaja amal soleh yang kita ingin lakukan. Barang siapa yang mampu untuk berpuasa, sila. Barang siapa yang tak rasa mampu untuk berpuasa, amal soleh yang lain. Rasulullah tak cakap tiada pahala puasa yang lebih baik daripada pahala puasa Zulhijjah. Rasulullah tak spesifik. Rasulullah kata amal soleh. Jadi kita kreatifkan diri kita untuk melakukan amal soleh. Kalau kita rasa kita boleh berpuasa, sila berpuasa. Kerana puasa di antara amal yang sangat baik dalam segi atau dalam Allah SWT, dalam kumpulan amalan soleh, di antara yang terbaik adalah berpuasa. Kerana Rasulullah kata, Allah SWT kata, semua amalan soleh hamba-hambaku itu untuk mereka kecuali berpuasa. Sesungguhnya ibadah puasa itu untuk aku akan beri ganjaran. Maknanya puasa itu ada di antara amalan yang sangat baik untuk dilakukan kalau kita nak kejar pahala. Dan berkiamlah kan, menghidupkan malamnya, banyakkan beristighfar, wabil ashari hum yastaghfirun. Allah SWT sebut golongan yang Allah turunkan rahmat, turunkan maghfirah adalah golongan yang pada waktu-waktu sahur di sepertiga malam itu mereka beristighfar pada Allah SWT. Bangun ingat Allah SWT, bersedekahlah, berbuat baiklah dengan ibu dan ayah, berbuat baiklah dengan keluarga kan, berbuat baiklah dengan jiran tetangga, bersedekahlah jika kita mampu. Dan kemudian di antara amalan yang sangat-sangat dianjurkan untuk orang yang mampu ialah melakukan ibadah haji. Allah SWT sebut walillahi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan antara haknya Allah, lillah, di antara haknya Allah. Hak Allah tu maknanya kita kena buat alan nas, ke atas manusia. Hak Allah adalah pergi ke haji di Baitul Haram ataupun di Masjidil Haram, man istata'a ilaihi sabila, untuk ataupun ke atas orang-orang yang mampu menjalani ibadah haji tersebut. Mampu ni macam-macam. Mampu ni dari segi harta, maksudnya dia ada duit untuk pergi ke haji, ada duit yang dia tinggalkan untuk ahli keluarga dia, ada duit yang dia nak pergi dan pulang. Dia tak boleh, saya ada duit untuk tiket pergi je, tiket balik saya tak. Itu masih lagi belum dalam golongan yang mampu, belum termasuk dalam mampu. Mampu tu dia mesti mampu pergi, mampu balik. Kemudian siapa yang ditinggalkan daripada tanggungan dia, ada juga duit untuk mereka. Kemudian dekat sana nanti nak makan, nak minum, ada juga duitnya. Jadi mampu dari segi harta tu macam itu. Kemudian mampu dari segi kesihatan. Saya ada duit, alhamdulillah saya boleh mampu pergi dan balik, semua boleh. Tapi saya tak sihat, saya tak boleh jalan jauh. Ustaz, doktor dah cakap kalau saya pergi jalan jauh sekian ada kemudaratan, maka itu tidak termasuk dalam golongan yang mampu. Mampu tu ada dua, mampu dari segi harta, mampu dari segi kesihatan. Allah kata siapa man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu untuk pergi dan balik ke haji tapi dia tak lakukan, maknanya dia berdosa sebab dia tidak menjalankan hak Allah Subhanahu taala. Allah dah panggil, Allah dah seru, tapi tidak dia terima panggilan Allah SWT, tidak dia terima seruan Allah SWT, maka dia akan berdosa. Jadi hidupkanlah kita sunnah-sunnah Nabi SAW dalam bulan-bulan Zulhijjah yang kita akan lalui ini.
daripada ibadah puasanya ataupun daripada ibadah sedekahnya, ibadah menghidupkan malamnya, kan, dengan bacaan Al-Quran kita, dan di antara ibadah yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita lakukan, dan Rasulullah SAW juga tidak pernah meninggalkan sepanjang hidup baginda Nabi Muhammad SAW, ialah ibadah kurban. Ibadah kurban, Rasulullah SAW tak pernah tinggal. Setiap tahun Rasulullah SAW berkorban. Rasulullah kata apa? Siapa yang mampu tetapi tidak berkorban. Siapa yang mampu tetapi tidak melakukan ibadah kurban, maka jangan dia duduk dalam golongan kami. Jangan duduk dengan kita. Maknanya Rasulullah cakap jangan duduk with our majlis. Kalau saya ada majlis, jangan duduk dengan saya kalau bagi sesiapa yang dia mampu tapi dia tidak melakukan ibadah kurban. Dan jangan kita tersilap faham, jangan kita tersalah faham. Ibadah kurban ini dilakukan setiap tahun. Bukan seumur hidup sekali. Ada cakap, Ustazah, saya dah buat dah ibadah kurban, Alhamdulillah. Saya dah buat 5 tahun lepas. Atau saya dah buat masa saya anak dara dulu. Ibadah kurban itu dilakukan setiap tahun. Subhanallah, banyak sebenarnya pahala ibadah kurban. Di antaranya ialah kita menghidupkan syiar Islam. Syiar dalam Islam itu ada ibadah kurban di dalamnya pada bulan Zulhijjah. Kemudian kita menggembirakan hati orang lain ketika kita memberi makan daging-daging, lebih-lebih lagi bila kita lakukan di tempat-tempat yang jarang mereka dapat terima makanan-makanan seperti ini. Kan, kalau kita tengok kita buat ibadah kurban di tempat dalam satu perkampungan yang tiada orang maksudnya memang jarang-jarang dia dapat makan daging. Saya ada dengar seseorang bercerita, memang kampung dia tu kalau dapat makan daging kurban pada hari raya haji je. Maknanya sepanjang tahun sekali je dia dapat makan daging. Itu ketika ada orang buat ibadah kurban dekat kampung dia. Dan setiap rumah hanya dapat dalam setengah kilo dan diorang sangat-sangat bahagia. Setengah kilo, kita pun boleh beli kat pasar. Kan? Kita kan dah beli sekilo pun. Diorang setiap rumah dapat setengah kilo setahun sekali dan mereka sangat-sangat bahagia. Bayangkan berapa banyak pahala kita dapat sebenarnya. Ketika kita dapat melakukan ibadah yang Allah SWT anjurkan dalam Islam, mengenang kembali pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian kita dapat menggembirakan hati saudara se-Islam kita, memberi makan orang mukmin. Ini semua adalah pahala-pahala yang subhanallah tiada tandingannya. Rasulullah kata di antara amalan yang Allah paling suka, di antara amalan yang paling Allah cinta adalah amalan meletakkan kegembiraan di hati orang yang beriman. Letakkan kegembiraan. Kita dapat melakukan ibadah kurban, kita dapat menggembirakan hati orang lain, kita dapat pahala. Kita dapat kasih makan orang yang beriman. Dengan tenaga makanan tersebut, dia dapat buat amal soleh. Pada setiap amal soleh yang dilakukan, kerana tenaga yang dia dapat daripada makanan yang kita bagi, kita dapat pahala. Dia dapat berpuasa, dia dapat solat, dia dapat pergi kerja cari nafkah untuk keluarga dia, kita dapat pahala. Berapa banyak sebenarnya pahala yang kita dapat daripada ibadah kurban sendiri. Jadi jangan kita sia-siakan apa yang Allah ingin sediakan untuk kita di bulan Zulhijjah ini. Di antaranya juga ialah kita jangan mensia-siakan untuk berpuasa di hari Arafah. Hari Arafah iaitu 9 Zulhijjah. Hari Arafah, hari yang disunnahkan, sunnah yang sangat-sangat diberatkan untuk dilakukan oleh orang yang tidak pergi ke haji. Orang yang pergi haji tak boleh puasa Arafah. Dia tak boleh puasa. Siapa yang ada dekat Padang Arafah, dia tak boleh puasa Arafah. Kan? Tapi siapa yang ada di kat luar Padang Arafah, maknanya orang yang tak pergi haji, kan? Maka disunnahkan sangat-sangat untuk dia berpuasa di hari Arafah. Kerana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan puasa hari Arafah ketika Rasulullah SAW tidak pergi menunaikan haji. Jadi ini di antara perkara-perkara yang jangan kita ringankan. Dan jangan kita lalaikan hari-hari yang bakal kita tempuhi ini, 10 hari yang pertama Zulhijjah, supaya mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dikala rosaknya umat Islam. Rasulullah kata apa? Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat atau dikala rosaknya umatku, maka sesungguhnya dia akan mendapat ganjaran 100 syahid. Siapa yang kita tengok sekarang ni, umat Nabi Muhammad SAW sangat-sangat menyedihkan, kan? Rosak akhlak, rosak moral, banyak yang rosak. Jadi Rasulullah kata kita ni sekarang berada di zaman tersebut. Rosak moral, rosak akhlak, rosak umat Nabi Muhammad SAW.
Tapi Rasulullah kata siapa yang memberatkan, siapa yang menghidupkan sunnah aku pada waktu rosaknya moral dan akhlak umatku, sesungguhnya baginya ganjaran 100 syahid. Subhanallah. Rasulullah kata apa lagi? Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai aku. Dan barang siapa mencintai aku, maka dia akan bersama-samaku di syurga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang mencintai Rasulullah SAW dan akan bersama-sama dengan Rasulullah SAW dalam syurga. Tiada nikmat yang menandingi nikmat dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Sehingga seorang sufi, orang yang soleh, ketika ditanya oleh muridnya, sif li al-jannah, kata describe me, describekan kepada kami syurga tu seperti apa. So maksudnya syurga tu ada apa di dalamnya, ada nikmat apa. Kata dia satu je word, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dia ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang paling tak ada nikmat yang menandingi nikmat dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita nak sebut tentang sungai-sungai dalam syurga, kita nak sebut tentang bidadari-bidadari dayang-dayang kita nak sebut tentang nikmat makan, minum, rehat. Tak ada yang boleh nikmat-nikmat tersebut pasti akan ada, namun tiada nikmat yang akan menandingi kita dapat melihat wajah Nabi Muhammad SAW, duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Dalam syurga nanti kita akan duduk dengan Rasulullah SAW. Kita akan bergaul dengan Rasulullah SAW. Ada hari yang kita akan pergi berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada hari Rasulullah berziarah kepada kita. Itu nikmat dekat dalam syurga. Siapa yang duduk dalam syurga tak dapat tengok muka Nabi Muhammad SAW, tak payah masuk syurga. Itu kata para sahabat. Kan Sayyidina siapa nama dia, Allah Sayyidina Muhammad, seorang sahabat Rasulullah SAW, ketika dia dilihat sakit kan, muka dia pucat, tak sihat, lemah, lesu kan. Kemudian ditanya, wahai Allah, Sauban, Sayyidina Sauban. Cakap, wahai Sauban, kenapa engkau aku lihat tak sihat? Rasulullah tanya dia, ya Sauban, kenapa muka engkau pucat? Ya Sauban, kenapa engkau macam kekeringan? Maksudnya macam lesu, nampak sakit, risau, gelisah, muka pucat, macam takut, tak tenang. Kenapa? Apa kata Sayyidina Sauban, ya Rasulullah, aku ini hari-hari kalau balik rumah kan, lepas solat Jumaat dengan kau kat masjid, nanti aku balik rumah, sekejap je, tak sampai 2-3 jam, aku ni rindu, aku resah, gelisah, tak nampak muka engkau. Aku cepat-cepat pergi Masjid Haram, Masjid Nabawi lagi, aku nampak muka kau, senang hati aku. Kan? Maksudnya in between Zuhur dengan Asar tu, kalau sekejap je, dia cepat-cepat pergi masjid supaya dapat lagi tengok muka Rasulullah, senang hati. Balik nanti lepas solat Asar, sekejap dengan keluarga, tapi nanti terus rasa tak tenang hati sebab tak nampak muka Nabi Muhammad SAW. Cepat-cepat lagi dia pergi masjid, nampak kan. Satu malam tu kalau aku tak nampak engkau, besoknya aku kalau boleh cepat-cepat nak pergi masjid nampak muka engkau. Yang merisaukan aku sekarang ini, kalau nanti bila kita dua-dua dah meninggal, kalaulah aku dah meninggal, engkau pasti akan berada di dekat syurga yang tertinggi kan. Kau mesti ada dekat yang paling VIP punya tempat. Aku ni mesti berada dekat syurga yang biasa-biasa, kata Sayyidina Sauban. Itu yang merisaukan aku. Walaupun aku berada dekat dalam syurga, tapi kalau aku tak dapat lihat muka engkau, aku rasa tak tenang. Aku boleh sakit. Ketika itu Rasulullah kata, Sauban, jangan risau. Aku beri jaminan sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai dekat dalam syurga nanti. Maknanya tak ada nikmat yang semua orang-orang beriman itu dia kejar, tiada nikmat yang orang-orang beriman itu dia rindu nak, kecuali bila ada Rasulullah SAW di dalamnya. Itu nikmat yang paling terindah. Dan Rasulullah kata untuk berada bersamaku di dalam syurga adalah menghidupkan sunnahku. Jadi termasuklah kita, insya-Allah, jagalah kita sunnah Nabi Muhammad SAW pada waktu-waktu yang Rasulullah SAW anjurkan kita untuk melakukan sunnah-sunnahnya. Sunnah Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk dilakukan sepanjang masa, betul. Sunnah Rasulullah SAW dianjurkan untuk kita lakukan sentiasa, betul. Namun ada waktu-waktu yang perlu kita tambah lagi. Ada waktu-waktu yang perlu kita gandakan, kita naikkan lagi dia punya spirit dia. Kan ada waktu, memang tiap-tiap minggu saya bersedekah, alhamdulillah. Ada orang setiap hari dia bersedekah, alhamdulillah. Pada waktu-waktu yang penuh dengan keberkatan seperti ini, gandakan lagi sedekahnya. Saya selalu je puasa Isnin Khamis setiap minggu, alhamdulillah. Gandakan lagi puasa pada 10 hari Zulhijjah ni. Puasa setiap hari. Puasa lat-lat. Kalau tak dapat puasa satu hari puasa, satu hari tak puasa, satu hari puasa, satu hari tak puasa, dan jangan tinggal puasa Arafah.
Ustazah saya selalu je gembirakan hati, dan pada hari 10 hari Zulhijjah ni lebihkan lagi. Masak lagi sedap-sedap. Kalau hari-hari masak kasih jiran lauk pindang, lauk biasa-biasa. Kalau hari Zulhijjah masak rendang. Kalau hari Zulhijjah masak yang lebih special. Jadi maksudnya ada, kita nampak usaha menggandakan ketika kita melakukan satu amal soleh. Niatkan. Dan di antara yang kita boleh niatkan, muslimah, kita ni muslimah kan, banyak benda yang tak nampak macam ibadah. Kadang-kadang kalau kita tak pandai nak tanam niat, kita rasa macam banyak benda setiap hari yang kita lakukan tu tak macam ibadah. Macam apa? Macam masak, tak nampak macam ibadah. Benda tu rutin kan. Kemas rumah, tak nampak macam ibadah. Benda tu memang rutin harian saya. Namun ketika kita lakukan rutin harian itu, niatkan ibadah. Saya bersihkan rumah supaya selesa keluarga saya beribadah kepada Allah SWT, kerana Allah SWT sukakan kebersihan, kerana Islam itu menganjurkan kebersihan. Bersihkan rumah itu ketika itu menjadi ibadah. Saya memasak untuk keluarga supaya keluarga saya dapat beri makan kepada ahli keluarga saya, supaya mereka ada energi, ada tenaga untuk melakukan ibadah pada Allah SWT, supaya suami saya dapat pergi cari nafkah, supaya anak-anak dapat sihat, pergi mencari ilmu. Jadi ibadah masak tadi. Masak tadi jadi ibadah, bersihkan rumah tadi jadi ibadah, basuh pinggan jadi ibadah, kan semua jadi ibadah. Maka ibadah ketika itu lagi-lagi di waktu-waktu yang baik seperti ini digandakan oleh Allah SWT. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT berikan kita taufik, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kesihatan rohani kita, kesihatan jasmani kita, dapat kita melakukan amal soleh yang Allah redai, yang Allah berikan keberkatan pada waktu-waktu yang penuh dengan keberkatan seperti 10 hari yang pertama Zulhijjah. Kemudian jangan lupakan juga ketika kita dah selesai 9 hari kan, kemudian dah kemuncak puasa hari Arafah. Dah habis ke ibadah kita? Tak. Menghidupkan malam hari raya. Rasulullah SAW kata ada 5 malam yang tiada doa di dalamnya Allah Subhanahu Taala tolak. Di antaranya ialah malam 2 hari raya. Malam hari raya Aidilfitri, malam hari raya Idul Adha. Sebab itu malam hari raya ni, lagi-lagi malam hari raya Aidilfitri, jangan kita cemarkan ibadah-ibadah yang kita dah lakukan pada bulan Ramadan. Kita cemarkan malam hari raya je dah cemar. Ramai orang yang kadang-kadang dia lalai, kadang-kadang dia terlupa, sehingga malam-malam hari itu dia dah rasa dah selesai dah, Ramadan dah selesai kan. Akhir malam tu juga syaitan dah keluar kan, habis dia pun dah terikut dengan bisikan-bisikan syaitan, sehingga malam hari juga sudah tercemar semua apa yang telah dilakukan. Maksudnya penuh dengan lara kan, penuh dengan kelalaian, penuh dengan majlis-majlis yang menjauhkan daripada Allah SWT. Na'udzubillah. Sedangkan malam hari raya itu adalah malam yang Rasulullah SAW kata doa di dalamnya Allah tidak tolak. Siapa yang menghidupkan malam hari raya, Allah janji jaminan satu ganjaran yang sangat besar. Di antaranya juga ialah malam hari Idul Adha. Jadi selesai puasa hari Arafah, malam hari itu hidupkan. Hidupkan dengan apa? Hidupkan dengan ibadah, dengan solat, dengan bacaan Al-Quran, dengan banyakkan istighfar, dengan mengingati Allah SWT. Kemudian esoknya kita jaga sunnah-sunnah hari raya, dengan solat hari rayanya, dengan takbirnya, dan subhanallah istimewanya hari raya Idul Adha takbirnya selama 4 hari kan, hari raya dan hari tasyrik 3 hari. Jadi bertakbir banyak-banyak. Takbir membesarkan Allah SWT banyak-banyak, dan tiada syarat waktu bila. Maksudnya takbir je, pagi petang siang malam takbir pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang siapa yang selepas waktu-waktu keberkatan, seperti macam Allah SWT, kalau Ramadan kan, kita doakan, ya Allah, ketika Engkau telah memberikan kami taufik untuk melakukan ibadah, maka ya Allah berikanlah kami pengkabulan ataupun terimalah amalan kami. Apa tanda-tanda Allah terima amalan seseorang? Adalah ketika selesai waktu yang diberkati tersebut, misalnya Ramadan, kalau kita dah masuk Syawal, Zulkaidah, kita masih lagi dalam keadaan rohani yang macam dekat Ramadan.
Maksudnya kita masih lagi tak lupa Allah SWT, tak jauh dengan Allah SWT, rindu Ramadan, suka ingat balik amalan-amalan Ramadan. Kalau orang yang di antara tanda-tanda Allah SWT sebenarnya tak terima amalan dia ialah bila keluar je bulan Ramadan, dia halas, dia liar balik. Kan tiba-tiba solat dia rongak-rongak. Tiba-tiba dia tak rindu pun amalan bulan Ramadan dia. Rohani dia tu tak sama dengan rohani di ketika bulan Ramadan. Itu salah satu tanda ketidakpenerimaan Allah SWT amalan dia di bulan Ramadan. Jadi sama juga nanti bulan Zulhijjah masuk hari haji, macam mana tanda-tanda Allah SWT sebenarnya terima amalan kita dekat 10 hari yang pertama Zulhijjah? Tengok keadaan hati kita. Tengok keadaan diri kita. Kita masih lagi istiqamah tak buat amal ibadah tersebut. Kalaupun tidak menggandakan seperti 10 hari yang pertama, tapi kita masih lagi tak istiqamah dengan qiyamul lail kita. Kita masih lagi tak sangat rindu untuk melakukan amalan berpuasa kita. Kita suka tak untuk membuka Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Keadaan diri dan keadaan hati kita itu akan memberi satu tanda adakah Allah SWT terima amalan kita di waktu tersebut. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk melakukan amal ibadah. Allah juga memberikan kita satu keistimewaan penerimaan amalan kita. Mudah-mudahan Allah SWT masukkan kita dalam golongan yang selalu suka rindu untuk melakukan amal ibadah pada waktu-waktu yang Allah SWT muliakan. Allah tambah keberkatan di dalamnya, insya-Allah. Allah berikan kita taufik dan hidayah, insya-Allah. Baik, ada apa-apa soalan kalau tentang Zulhijjah ke hari Arafah ke? Saya? Ya, Kak. Tanya, kalau seseorang itu melakukan kurban, adakah itu cukup untuk seluruh keluarga dia ataupun setiap ahli keluarga mesti lakukan kurban masing-masing? Baik, terima kasih. Okay, ibadah kurban itu untuk diri sendiri, untuk sahibul kurban. Sebab itu ketika kita melakukan ibadah kurban diberi nama. Kan? Maksudnya binatang kurban itu akan ada namanya. Kalau kita kurban kambing, satu kambing satu nama. Jadi maksudnya kambing tersebut milik sahibul kurban untuk orang yang melakukan ibadah kurban satu je. Tapi kalau nak ramai-ramai, cuba buat lembu. Lembu boleh kasih 7 nama. Kan? 7 kan? 7 betul. Okay. Boleh kasih 7 nama. 7 nama buat satu ekor lembu. Okay, kalau Ustazah saya mampu buat ibadah korban satu je kambing, tapi adakah dia akan terangkat kesunahan? Sebab ibadah korban ni sunnah. Kita jangan rasa ibadah korban ini wajib. Sebab kalau ada namanya wajib, tak buat berdosa. Kalau sunnah itu buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Jadi kalau tak dapat buat, mungkin ada beberapa sebab. Mungkin tak mampu. Jadi kalau tak mampu, dah tak ada keberatan, tak ada berat dekat situ lagi. Tapi kalau mampu, silakan buat kerana setiap yang berkorban itu ada ganjaran untuk diri dia. Apa di antaranya akan diampunkan dosa orang yang melakukan ibadah korban itu sebanyak bulu binatang korban yang dia korbankan. Siapa yang di sini pernah kira bulu kambing? Ni si Mr. Bean pun tak habis kira bulu kambing. Dia pun sampai tertidur kan kira bulu kambing. Maksudnya subhanallah, itu ganjaran yang khas untuk orang yang melakukan ibadah korban tersebut. Tapi Allah SWT Maha mengetahui kalau dalam keluarga hanya satu orang je yang mampu, maka lakukan. Lakukanlah, mudah-mudahan Allah SWT curahkan setiap orang yang dapat lakukan satu ibadah dalam satu rumah. Berkat orang yang melakukan amal soleh itu, rahmat dia akan tercurah pada setiap ahli keluarga dalam rumah tersebut. Jadi Allah tak lokek, Allah tak kira-kira, Allah tidak memilih-milih. Allah tengok keadaan. Tapi kalau setiap ahli keluarga kat rumah tu dia mampu buat, kan? Ada misalnya ada nenek, ada datuk, kemudian ada anak, ada menantu, kemudian ada anak, ada menantu lagi. Semua di antara mereka itu mampu untuk buat. Sila buat sendiri-sendiri. Tapi kalau dalam ramai-ramai itu macam ada satu je bapa, kemudian dia ada isteri, ada anak-anak, semua tak mampu. Bapa dia je seorang kerja. Maka lakukanlah. Berkat dia melakukan ibadah tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah curahkan rahmat kerana dia buat ibadah tersebut kepada seluruh ahli keluarga dia. Wallahu a'lam bissawab. Makcik nak tanya,
bila kita buat macam korban, misalnya saya kambing, saya dah ada dengar-dengar lah daripada ustaz-ustaz, dia kata pahalanya akan kita boleh niatkan untuk pahala untuk orang lain misal arwah bapa kita, mak kita, boleh ya? Boleh? Kita niatkan kan? Boleh, maksudnya melakukan korban mewakili orang yang telah pergi meninggal dunia. Maksudnya kita letak binatang korban itu atas nama mereka, boleh? That means walaupun kita yang melakukan korban, jadi kita boleh niatkan lah untuk sesiapa. Untuk satu orang, okey. Maksudnya cik keluarkan duit sebab dia dah ada dalam kubur, macam mana dia nak penau kita? Kan? Dia dah meninggal kan. Kalau kita nak niatkan orang yang dah meninggal, orang yang dah meninggal tu dah tak boleh nak keluarkan duit dia. Kita keluarkan duit kita. Tapi kita niat atas nama dia, boleh. Dia ada khilaf ulama. Tapi kita mengambil yang jumhur yang mengatakan boleh. Betul. Boleh. Maksudnya kalau orang dah pergi meninggal dunia, kita letak tu, tapi ketika meninggal tidak disebut, ketika dilakukan ibadah korban tu tidak disebut almarhum atau almarhumah, tapi disebut nama dia. InsyaAllah boleh. Tak ada masalah. Baik, terima kasih. Almarhumah tu doa. Apa maksud almarhumah? Dia kan Allah yarham, okeylah, boleh juga. Ada orang panggil Allah yarham, bukan Allah yarhamah. Allah yarham je. Lelaki, perempuan, Allah yarham. Maksud Allah yarham apa? Allah merahmati. Mudah-mudahan Allah merahmati siapa? Saya sebut tadi nama pakcik saya kan. Allah yarham Abdul Hamid. Kalau yang perempuan sama, Allah yarham Maryam. Macam tu. Kalau yang ada mah dia, almarhum. Almarhum yang dirahmati. Dirahmati oleh Allah, siapa? Abdul Hamid. Kalau perempuan, almarhumah. Almarhumah, ada mah dia. Okey, perempuan. Tapi kalau Allah yarham, dua-dua Allah yarham. So yarham itu verb yang kembali kepada pembuat dia siapa? Allah. Allah yang merahmati. Jadi tak ada namanya Allah yarhamah. Allah yarham je. Okey? Ada apa-apa soalan lagi? Sama-sama. Ustazah, salam. Kalau orang tu mampu buat sendiri tapi kita buatkan dia, boleh tak? Dia nanti lagi satu kalau let's see mana yang lebih afdal, kita buatkan kurban untuk orang yang dah meninggal atau orang yang hidup tapi tak mampu. Subhanallah. Okey. Sebenarnya kurban ini dia keluarkan duit kita sendiri. Okey, dia keluarkan duit kita sendiri. Itu namanya pengorbanan. Bukan nak kata tak boleh nak kasih orang hadiah, maksudnya okey saya buatkan awak kurban, bukan kata tak boleh, tapi tiada pengorbanan daripada dia. Sebab itu kita kurban ini dia ibadah yang sunnah. Okey, dia ibadah yang sunnah. Jadi maksudnya tidak berdosa siapa yang tak buat. Dia memang tak berdosa. Dia berbeza dengan umrah dengan haji. Okay, umrah dengan haji kan wajib walau sekali dalam seumur hidup. Sebab tu kalau orang dah meninggal, kita tahu dia tak pernah buat umrah, dia tak pernah buat haji, kita kena badalkan kan, supaya dia dah buat untuk dia. Tapi kalau kurban ni dia ibadah sunnah. Jadi maksudnya boleh, nak dikatakan tak boleh itu tak, tapi lebih baik adalah untuk dia yang sendiri. Okey, jadi soalan dekat sini kalau dia tak berkemampuan. Okey, kalau dia tak berkemampuan, boleh kita kasih dia duit. Ini saya punya pendapat. Kita kasih dia duit. Kita cakap kalau awak kerana kadang-kadang orang yang tak mampu ni dia lebih memerlukan sesuatu yang untuk kehidupan dia. Tapi kalau semua dalam kehidupan dia insya-Allah dia dah okey, dan kita kasih dia duit, cakap kalau tak ada apa-apa dan buatlah kurban supaya duit tu datang daripada dia. Supaya nampak pengorbanan daripada diri dia. Tapi kalau nak tanya tentang hukum boleh ke tidak, kedua-duanya boleh. Nak sedekah, nak kurban atas nama orang yang dah pergi meninggal dunia boleh, nak hadiahkan orang yang tidak mampu pun boleh. Soalan lagi satu, mana lebih baik? Wallahu alam, saya tak tahu macam nak jawab. Saya rasa kita berkorban atas nama orang yang dah meninggal tu lebih baik. Saya rasa, wallahu alam. Saya cuba untuk tanya dekat keluarga guru saya nanti, sebab dia adalah satu ibadah yang tidak diberatkan dengan kewajipan. Itu satu. Jadi jangan kita rasa kesian orang tu tak boleh buat kurban. Kerana kalau dia tidak mampu buat kurban, Allah tahu keadaan dia. Jadi
Jangan rasa dia tu apa satu kekurangan untuk dia. Tidak, kerana dia ada satu ujian yang lebih untuk diri dia. Ada pengorbanan yang lain dia perlu lakukan. Kerana dia tak mampu untuk melakukan ibadah kurban. Namun hukum, kalau tanya tentang hukum, boleh, kedua-duanya boleh. Kita nak nak hadiahkan orang lain yang tak mampu untuk berkorban pun boleh atas nama dia. Dan kita nak hadiahkan pada orang yang dah pergi meninggal dunia pun boleh. Wallahu a'lam bissawab. Tapi soalan yang mana lebih baik nanti saya cuba tanya guru saya. Terima kasih Ustazah. Maafkan saya kalau tidak dapat menjawab soalan dengan baik. Ustazah, related to the question yang you mentioned that ada sebahagian ulama mengatakan boleh buat kurban untuk orang yang telah meninggal. So is it possible if you can share later lah, not today, the source of this any book ke ataupun any hadith ke, because ramai orang yang like, not sure. So like for me, I want to do kurban for my late father and brother. So when we have the family meeting, then some say boleh ke? And then I say I think can. So that would be good to have like boleh. So baik untuk saya and also it is best bila kita nak beri nasihat kan ada source dia macam like berdasarkan pada hadis atau berdasarkan pada pendapat ulama ini. So for me to know if you can share later lah. Boleh insyaAllah boleh, sebab saya kan kira ada package kurban juga, jadi memang tiap-tiap tahun ada soalan seperti ini. Kita pun ada share dia punya source. Nanti saya share pada Puan Hamidah atau dalam grup insyaAllah. Afwan. Okay, ada soalan kat sini. Ustazah, boleh buat korban untuk orang lain tanpa pengetahuannya? Tak boleh. Yang ni saya tahu. So, ada orang pernah tanya. Dan saya dah tanya pun guru saya, katanya tak boleh. Sebab dia kena tahu yang dia buat ibadah korban tersebut. Sebab kan orang buat ibadah korban dia ada dia punya certain, dia first kali dia kena ada niat. Sebab tu kalau kita nak hadiahkan untuk orang lain, kita kena bagi tahu dia supaya dia berniat. Yang tahun ni saya melakukan ibadah korban. Hatta walau bukan daripada harta dia. Tapi dia kena tahu kerana dia kena jatuhkan niat. Okay, kemudian ada sunnah-sunnah yang perlu diberatkan kan atau dijaga ketika kita melakukan ibadah kurban. Di antaranya apa? Tidak memotong rambut, tidak memotong kuku sebelum binatang kurban kita dikurbankan. So maksudnya yang ni tak boleh, kena minta izin dia. Kalau dia tak benarkan tak boleh. Kalau dia dah masih hidup lah. Kalau dia dah pergi meninggal dunia tak perlu minta izin dia. Misalnya nak SMS dia kan? Okey, boleh tak saya buatkan kurban untuk anak saya? Saya buatkan kurban untuk diri saya juga. Boleh. Ni soalan yang jawapan dia sama seperti tadi. Maknanya kita boleh tak buat kurban untuk orang lain, menggunakan harta kita untuk orang atas nama orang lain? Boleh. Lebih baik kalau puan punya anak ada duit dia sendiri, kan? So dia ada pengeluaran daripada diri dia. Tapi tak kisah kalau kita nak hadiahkan, silakan, tak ada masalah. Okey, umpamanya seperti potong kuku dan sebagainya. Ni yang tadi. Maksudnya kalau kita nak sedekah, kita nak hadiahkan orang lain buat kurban tanpa pengetahuan dia. Jawapan dia memang tak boleh. Dia mesti ada acknowledgement. Maksudnya dia perlu beri izin. Dia perlu tahu. Dan dia redha. Kalau dia tak redha tak boleh. Okey, mana tahu dia dah buat kurban untuk diri dia, lepas tu kita buat lagi tanpa pengetahuan dia. So tak, lebih baik untuk kita beritahulah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana kita kalau misalnya kita tak mampu untuk buatkan semua ahli keluarga kan, tapi kita nak dia punya pahala sunat yang sangat digalakkan. Kemudian tiap-tiap tahun kita buat macam satu hari, dalam satu family tu satu nama. Tahun berikutnya satu nama lagi. Maksudnya kita nak berterusan amalan. Boleh Ustazah? Masya Allah, itu satu perkara yang sangat baik saya rasa. Mungkin dalam satu keluarga mungkin hanya satu je orang yang pencari rezeki atau pencari nafkah. Jadi untuk tidak terputus melakukan ibadah tersebut dalam setiap tahun, maka ganti-ganti nama, tapi semuanya ahli keluarga yang sama. Masya Allah, itu satu perkara yang baik saya rasa. Seperti yang saya sebutkan tadi, satu orang, Allah tahu keadaan kita. Allah tak beratkan benda sunnah ni kena buat. Siapa tak buat dia jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada redha Allah. Tak, Allah tengok keadaan kita. Allah tahu kemampuan kita. Kalau satu orang memang dalam keluarga tu hanya satu je orang yang mampu buat. Jadi okey, tahun ni dia buat ayah dia, besok pula next year dia buat atas nama ibu dia. Lagi satu tahun dia letak nama anak dia.
yang dah balik, yang belum balik tidak maksudnya tidak ada pahala, tidak ada anjuran sunnah tadi. Jadi dia buat amalan tersebut, mengganti-ganti nama atas kira ahli keluarga dalam satu rumah. Seperti yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan rahmat Allah tercurah pada ahli keluarga tersebut, kan? Dan tidak ada satu pun ahli keluarga yang terlepas daripada mendapat kebaikan pahala kurban. Jadi itu adalah satu inisiatif yang baik, insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Ustazah. Saya Cik Mazidah. Daripada tadi Cik Mazidah angkat tangan. Ada soalan ke? Okey, ada siapa-siapa yang ada soalan? Sebenarnya kalau kita buat korban tapi dengan hati yang berat macam mana? Macam dia kata aku nak keluarkan ni. Itulah Macam pengorbanan. So tak apalah macam dia tak, bukan tak ikhlas tapi macam macam risau macam okey dalam keluarga ada 5-6 orang tapi boleh mampu untuk buat untuk 5 orang tapi dia macam takut jadi saya buat satu je gitu macam tapi itulah macam mana agaknya. Itulah manusia. Inilah Allah tengok ketika itu hati kita punya pengorbanan. Macam mana kita nak lepaskan dunia daripada tangan kita. Okey, letak 5-6 orang. Oh subhanallah, 5-6 orang kali letak-letaklah rata-rata saya kasih 200, harga 200. 5 orang dah 1,000. Wah, macam-macam ni kita boleh buat 1,000. Itu manusia. Itu adalah bisikan hawa nafsu kita dengan bisikan syaitan. Saya cakap dengan Cik, kita cakap dengan diri kita, tak payah saya cakap dengan Cik. Kita cakap dengan diri kita, 1,000 betul nampak banyak. 1,000 banyak tu, kalau pergi Johor dah dapat 3,000. Boleh macam-macam. Sekarang cakap balik dengan diri kita, 1,000 yang kalau kita pergi Johor kita dapat 3,000 tu, kita dapat apa? Dan berbanding dengan pahala korban yang kita dapat berterusan kekal sampai akhirat, mana lagi worth it? Itu je cara kita nak lawan hawa nafsu kita ketika kita nak keluarkan harta di jalan Allah SWT. Kita nak keluarkan harta di jalan Allah seperti melakukan ibadah kurban, melakukan zakat, sedekah. Ini kan keluarkan. Itu daripada sudut pandang seorang hamba, keluar, berkurangan. Tapi dekat bank di sisi Allah bertambah. Tak anak ke? Cakap balik dengan hawa nafsu kita. Saya tak marah Cik, saya marah diri kita. Kita marah diri kita sendiri. Kita cakap dengan diri kita macam tu. Memanglah dari sudut apa yang kita nampak sekarang ni, berkurangan. Bilangan dekat bank kurang, kan? Dekat poket pun kurang. Tapi bank dari sisi Allah tu kita tak nampak. Dan Allah gandakan. Kan kita cakap tadi pahala korban tu berapa banyak. And duit tu nanti kan tambah balik. Dapat gaji pelan-pelan menabung, dapat balik 1,000 tadi. Tapi yang dah ada dekat Allah tu dah tersimpan rapi. Jadi macam tu cara untuk kita nak cakap dengan diri kita kalau dia rasa berat untuk keluarkan fisabilillah, untuk melakukan amal ibadah, cakap macam tu. And then the second one is cuba kita fikirkan, saya rasa berat aku keluarkan $1,000 untuk melakukan ibadah kurban. Kalau besok meninggal $10 tu buat apa? $1,000 tu menyesal tak sudah dekat dalam kubur. Tahu keluarkan $10 semalam sebab melakukan ibadah kurban, dah saya rasa untung kat dalam kubur ni. Sekarang $1,000 dah tak keluar fisabilillah, satu direbut-rebut oleh anak-anak, menjadi harta rebutan. Jadi itulah di antara bisikan-bisikan syaitan kan yang memberatkan kita untuk melakukan amal ibadah tu. Memang normal. Semua amal ibadah, lagi-lagi bila kita perlu berkorban harta. Semua akan ada bisikan yang dia nak suruh kita step back. Sebab tu ada ulama dia cakap, kalaulah aku berniat untuk keluarkan hartaku di jalan Allah, ketika maaf kata aku berada di dalam tandas, akan aku jerit siapa yang berada di luar tandas, keluarkan harta aku dan pergi bersedekah. Jangan tunggu aku keluar daripada tandas. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita keluar je, dalam masa satu momen je kita dah boleh tukar fikiran. Alah, macam-macam boleh buat dengan duit tersebut. Kan gini gitu. Jadi itu bisikan syaitan. Kan Cik dah cakap tadi, the key is mampu. Bila mampu je dah, jangan tengok lagi. Sebab duit tu milik Allah, bukan milik kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, tadi Ustazah kata korban ni kena duit sendiri kan? Betul. Tapi masalahnya gini, saya, anak saya kerja setiap bulan kasih saya duit. And then dari sikit duit tu saya kumpulkan selama 1 tahun untuk buat korban.
Okay. Dan suami saya, anak-anak saya. Jadi daripada duit yang diorang kasih tu, saya kumpulkan sedikit lah daripada yang tu. Maknanya sampai cukup untuk buat korban lah. Jadi kes macam ni macam mana Ustazah? Dia dah kasih cik, dah jadi duit cik. Tapi pasal saya ada niat lah. Setiap yang anak saya kasih tu, saya macam nak macam ada derma sikit. Macam ni, tapi saya beritahu dia orang lah. Maksudnya saya beritahu dari setiap duit yang dia orang kasih tu, saya ambil sedikit korban untuk apa-apa lah. Maknanya dia tahu. Maknanya dia tahu daripada duit yang dia kasih tu, Cik saya buat apa? macam derma. Ni lah dari korban juga. Maksudnya duit yang mereka berikan pada cik itu dah jadi milik cik. Maksudnya suka hatilah cik nak buat apa kan. Dia orang tak syaratkan mak jangan nak pandai-pandai sedekah ni buat mak makan tak kan. Tak kan, dia orang pun galakkan terpulang pada mak lah pasal itu dari mak. Jadi betul. Mak fikir bagus untuk buat, kita maksudnya kita lah sukalah. Betul. Jadi Masya Allah. Jadi cik dah dapat lakukan ibadah kurban untuk diri cik sebab itu memang duit cik. And insya Allah pahala dia punya saham pun terkena dekat anak-anak cik sebab mereka menjadi sebab cik ada duit. Kan? Jadi insya Allah boleh, maksudnya jawapan dia memang boleh sebab memang itu duit cik. Lainlah cik ambil duit daripada bank suami cik tanpa dia tahu, lepas tu pergi buat kurban tu tak boleh lah. Taklah bukan maksudnya dari duit yang diorang kasih jugalah. Tapi boleh. Maksudnya kalau lah pasal diorang selalu bagilah apa yang saya itu diorang akan betul. Tapi macam kadang-kadang saya rasa macam saya nak daripada duit diorang tu saya nak buatkan. Betul. Betul. Mak-mak macam tu, Masya Allah. Kita kasih dia duit, semua dia buat benda-benda macam tu. Ada macam mak-mak ni pula, bila kita kasih dia duit, dia spend balik kat kita. Kan, itulah mak-mak. Sebab tu mak-mak ni memang syurga lah dekat bawah kaki dia. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Saya ingin membuat pertanyaan sedikit. Fahaman saya mengenai kurban. Contohnya begini Ustazah, menjadi masalah pada keluarga saya contohnya. Mak saya niat untuk membeli seekor lembu yang besar kerana dia mempunyai duit. Dan saya menjalankan amanah dengan berniat supaya lagi besar lembu itu, lagi dapat banyak dagingnya, saya bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Tetapi ada saudara saya yang menelpon saya menyatakan, kenapa kau tak beli tempat yang di sini lagi murah, dapat kat kampung lagi murah, kenapa mesti nak beli yang mahal? Kerana di sini soalan saya adalah, menjadi pertikaian adalah kenapa beli yang mahal sedangkan yang murah ada. Kenapa saudara cik tu tanya, ada ambil duit dia tak? Tak ada. Macam saya yang menjalankan amanah kerana memang setiap orang yang membuat korban kerana mereka ada duit. Jadi kerana ada duitnya dan berkemampuan, saya nak yang besar dan dapat membagi-bagikan kepada bilangan ramai orang. Betul. Tapi itu niat saya. Tapi dia telefon, dia cakap kenapa tak buat kat gini lagi murah. Sebab dia kurus agaknya cakap. Jadi di sini banyak yang macam contohnya dia kata kenapa tak ambil yang ini lagi murah, kenapa ambil yang ini mahal. Bukankah niat berkorban itu adalah dari segi kemampuan dan untuk memberi sedekah kepada lebih ramai lagi bagus. Betul. Saya rasa cik dah jawab dah daripada apa yang cik jadi cik jawab apa yang cik cakap dengan saya. Saya cakap sebenarnya kalau nak cakap lembut-lembut macam mana yang cik cakap lah. Kalau nak cakap macam stopkan apa yang dia cakap, saya pakai duit awak ke? Gitu. Kalau saya tak pakai duit awak, sebab ni namanya kurban. Pengorbanan dia ada banyak tau. Keluarkan harta untuk berkorban tu namanya pengorbanan. Makinlah banyak kita keluarkan, makin nampaklah banyak pengorbanan kita. Kan? Kalau kita ada banyak duit, kita keluarkan sikit-sikit, nampak sedikitlah pengorbanannya macam tu. Jadi memang nak keluarkan harta untuk berkorban tu juga satu pengorbanan. Macam mana kita nak lepaskan dunia daripada kita. Sekarang makin banyak kita lepaskan untuk atas niat yang baik yang cik sebut tadi, itu sebenarnya jawapan daripada dia. First kali,
saya rasa macam that's none of your business sebab bukan awaknya duit satu. Tidak perlu untuk ditanya pun soalan tersebut. Sebenarnya tidak wajarlah untuk ditanya. Tapi kalau dia nak tahu, dalam pengorbanan tu ada nama mereka. Pasal lembu tu ada 7 bahagian. Jadi saya taruh nama adik-beradik, mak, bapak. Tapi saya ambil lembu yang berharga 2,500 sedangkan mereka dapat harga dengan 900. Jadi saya memang tak akan duit dia pakai duit mak. Okay, saya faham. Keluarga. Sekarang saya faham kenapa dia tanya sebab ada nama dia. Ada nama dia. Okay, dan boleh jangan cakap macam itu, cakap baik-baik. Cakap sebab apa? Kita nak yang terbaik kan. Dalam ibadah kita nak buat yang terbaik. So tak apa, mudah-mudahan Allah pandang niat kita gitu. Apa yang Cik sebut tadi itulah jawapan dia sebenarnya. Kita nak yang terbaik untuk diberikan kepada orang. Terima kasih Ustazah. Kalau saya, if I can just ask, pasal I pun ada question. Jadi bila buat keputusan untuk buat korban tu kan, pilih yang lembu yang mahal kerana mungkin banyak isi, boleh bagi banyak orang makan. Tapi lembu tu 1 ekor gunakan duit ibunya saja atau bagi 7, ibunya 1 portion, yang 6 tu mereka sendiri yang kasih duit. That is one question. Okay, ini adalah duit keluarga tapi mak suruh buat untuk keluarga lah. Jadi saya masukkan 7. Family fund lah. Family fund. Maknanya bukan keluar duit dia additional, right? Saya. So, then, tapi mereka nak lembu yang murah, kenapa mesti nak beli yang mahal? Okay, fair enough. So maknanya kena explain lah. Satu, I think is question lembu gemuk ke lembu kurus. 2, lembu tu daripada negeri mana? Dari Myanmar ke? Daripada Singapore ke? Maybe that's also a difference. So the idea is maknanya kita ni kena tarbiyah lah. Kita kena explain that kan baik kita beli lembu yang terbaik, maknanya gemuk, sihat. Dan kita pilih Indonesia pasal Indonesia orang-orangnya setahun sekali aja dia makan daging. Jadi kalau kita kasih terlebih sikit tak apa. So maknanya kena convince orang atas your keputusan. So you jangan buat keputusan sendiri tanpa consulting them. Itu yang dia marah. Mungkin atau kecil hati. So bila sebelum buat keputusan, you have to give option. Kita boleh kasih kat Myanmar harga begini, India harga begini, Indonesia harga begini. Kalau Myanmar dengan Indonesia kita tak tahulah daging tu sampai ke tidak pada orang miskin. Kalau Indonesia ni kita tahu pasal saudara kita yang sembelih. Example lah. So satu soal kambingnya atau lembunya size, 2 siapa yang kita kasih makan. So I think if we explain like that, they wouldn't mind lah, insyaAllah. So kita pun kena bijak menerangkan sebab apa kita pilih yang mahal, bukan suka-suka kita nak belanja duit keluarga, tapi kerana kita nak beli lembu yang sihat, lembu yang banyak isi dan boleh kasih makan lebih ramai orang. So kan sedap hati diorang dengar. Betul Hajar, tapi yang masalahnya saya hadapi, masalahnya ni, diorang ni sibuk cari yang murah. Yelah sebab tu diorang nak save duit. Ya. Fair enough. So you kena explain kat situ murah pasal sedangkan kita ni membuat ibadah kurban adalah kerana kita berkemampuan. Yes, that's why you explain kita ada duit, bukan kita tak ada duit. Kalau kita tak ada duit, bolehlah kita pilih yang paling murah. Ni duit no problem. So kita pilih yang mahal pasal yang murah tu lembu dia kurus, yang mahal tu lembunya banyak sampai isi. Saya hantar video sampaikan lembu lamuzin, tapi diorang cakap daripada dapat ini dapat lagi murah kak, ini dapat lagi murah kak. Jadi saya dah explain in detail macam awak cakap. Tapi malahan mereka lagi cari lagi murah, lagi murah, lagi murah. Yeah, that's right. Dan sebab tu maybe what you can do, kalau this is what musyawarah is all about. So bila nak katakan you sebagai wakil, you nak buat keputusan ni, tapi if they are not happy, then in the end perkara baik kita buat jadi berkecil hati, and then betul. Dia cakap pandai-pandai aja kakak aku ni nak beli yang paling mahal. Agaknya dia ada kena mengena dengan ustaz tu ke ustaz. Betul. Sebelum you buat keputusan, ramai-ramai pilih. Ini pilihan satu. Option satu Myanmar harga 1,500. Ini India harga 1,600. Yang ini Indonesia harga whatever. So 3. Yang mana pilih majority musyawarah yang okey. Semua setuju yang ni ambil. So you don't make the decision based on apa yang you rasa terbaik. You ambil kira pendapat diorang. Jadi bila buat tu masing-masing semua happy, insyaAllah. For next year lah. Kalau this year dah buat keputusan ya. So this is
Maaf Ustazah Nurul Jannah, saya Tak apa, tak apa. masuk celah pula. So the idea is this is family decision, you kena consult. Kalau mereka serahkan pada you administrator, you decide. You tak payah nak consult dia. Tapi kalau it's better to consult them and then buat keputusan sama-sama. Tak apalah tahun ni kita buat yang murah, tahun depan kita buat yang mahal. So tahun depan convince pula diorang untuk pilih package yang terbaik, lembu yang lebih besar, banyak isi dan boleh fit lebih ramai orang. So it's a question of, I think it's conversation lah. Ya, untuk betul lah. convince diorang. Perkara Betul. baik ni, kita kena didik diorang lah. Janganlah pilih murah-murah, habis kambingnya isi sikit. Yang masalah saya pula dah setuju dah bayar duit, tapi dia bilang kat kampung mate dia lagi murah. Ya, then say okay, minta maaf, you dah buat komitmen, kalau nak change mind, terpaksa change. Then you explain lah, so maybe the difference, okay lah perbezaan, beza 500-600, okay lah, then you chip in lah because you have already decided. So this is reason, bila you buat keputusan terbaiknya kerana involve other member of the family to sit down and talk about it before you decide. Ya. InsyaAllah. Terima kasih InsyaAllah. atas penerangannya. Alhamdulillah. Soalan yang baik Puan Hamidah, pasal saya dengar tadi mak dia yang keluar duit. Tapi kalau dia Bukan duit ramai, duit keluarga. kalau duit keluarga, kalau duit keluarga memang kena ada persetujuan semualah. Musyawarah, yes. Betul. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah mudahkanlah urusan Puan Rohana sekeluarga. Terima kasih. Dan Allah terima amalan ibadah kurban ni, insyaAllah. InsyaAllah. I think similar situation for me too. My mother of course ada duit. So nak buat untuk my father dah meninggal. So then all my brother tanya, ni nak pakai duit siapa? Saya cakap, okay pakai duit Umi. And then cakap, Umi setuju tak? I say, okay I will talk to Umi. So kadang-kadang mereka, it's a valid question. So diorang tak nak pandai-pandai ambil duit my mother and buatkan. So I ask my mother okay boleh pakai duit Umi. Okay selamat. Tapi kalau kita tanya mak mesti cakap, aku nak yang besar-besar. Dan mak lah, suruh mak yang cakap. Yes, ask your mother to tell them mak yang nak yang paling besar dan paling gemuk. Aku rasa dia. Mak kalau cakap je dah habis. Dia kuasa veto. Okey, saya bacakan soalan satu lagi di sini. Ustazah, boleh ke seorang itu buat lebih daripada satu kali? Maksudnya setiap tahun ke? Kalau setiap tahun itu yang dianjurkan. Tapi kalau satu tahun dia buat banyak kurban, tak ada masalah. Duit dia apa? Kan? Example adik-beradik, adik-beradik buat kurban untuk arwah bapa dan ibu sendiri. Tahu kita buat korban untuk different organisation. Maksudnya satu orang punya nama tapi ada beberapa tempat dia buat korban, kan? Kalau itulah kesnya, jawapan dia ya boleh. Sebab saya sendiri ada kenal orang yang dia buat korban kat sini, dia buat korban kat sana, tak ada masalah. Oh, maknanya boleh buat korban lebih dari satu ekor kalau mampulah. Masya Allah. Masya Allah. Wow. Tu korbanan yang lebih besar. So, betul. Semua, duit banyak pada kasih orang-orang yang tak tentu, baiklah kasih orang-orang. Masya Allah. Subhanallah, di antara kelebihan ibadah korban ini, dalam riwayat mengatakan, lagi besar, ni jawapan yang Puan Rohana boleh highlight, boleh bagi tahu keluarga mungkin. Lagi besar binatang korban yang kita ataupun kita korbankan, lebihlah dia akan menjadi dia akan menjadi salah satu kita punya saksi, pembantu kita ketika meniti sirat. Itu ada riwayat yang kata binatang korban kita, kalau lagi kuat dia, kalau lagi mampat isi dia di antara salah satu binatang korban yang akan tolong kita meniti sirat nanti. Kalau kita pilih yang kurus-kurus, dia lemah kan? Lemah. Titian sirat tu kan lama. Titian sirat tu tinggi, lama, gelap, panas, tipis. Kan kita baca kita baca kitab, orang yang meniti sirat nanti ada yang merangkak, ada yang berjalan dengan kaki, ada yang menunggang tunggangan. Apa binatang tunggangan yang dia akan tunggang? Ada riwayat mengatakan binatang tunggangan yang akan ditunggang adalah binatang yang dikorbankan sewaktu hayat dia. Kalau makin besar, makin kuatlah binatang tunggangan dia nanti, insya-Allah tak cepat jatuh. Okey. Wallahu a'lam bissawab.
So related to that, lebih afdal first is unta kalau mampu, right? Second is lembu and third is kambing. Kambing, betul. But at the same time dari segi daging, we know about the healthy punya daging, kambing lebih baik daripada lembu. Maknanya kalau makan daging kambing kecuali orang darah tinggi, so lembu pasal Rasulullah galakkan and berdasarkan hadis and health punya ni adalah kambing is better than lembu. Oh, okey. Cuma ni Lembu ikut dari banyak segi masalah. besar. So tapi lembu lebih besar. So is that okay? So the afdalnya dari segi Islamic punya ruling. So according to besarnya berarti unta, lembu atau kambing. Betul. Tapi kalau sekiranya kambingnya gemuk-gemuk, harganya lebih mahal, taklah lebih mahal. Tapi maksudnya what is the lebih afdal? So according to affordability, lembu, unta, lembu atau kambing. Jadi antara lembu dengan kambing lebih baik buat lembu lah. Tapi okay. Betul. Hatta ganjaran orang yang pergi solat Jumaat pun kan seperti dia mengorbankan seekor unta dulu, lepas tu seekor lembu, lepas tu seekor kambing, lepas tu seekor ayam, lepas tu telur ayam last. Tapi korban tak ada ayam Ustazah boleh tak saya sembelih ayam untuk korban? Tak ada. Okay, wallahu alam That makes bissawab. sense. So it is better still to do lembu instead of kambing. Cuma kambing tu lebih mudah nak sembelih sendirilah maybe when we choose. And then mungkin ada negeri suka makan kambing, ada negeri suka makan lembu. So wallahu alam bissawab. Allah alam. Baik. Sorry Ustazah, last. Saya saya nak tahu je macam kalau kita buat kurban, boleh tak kita bertawasul dengan ibadah kurban kita itu? Macam let's say kalau kita tengah sakit ke apa dan kita pernah buat ibadah kurban untuk bayi ataupun untuk macam anak-anak atau cucu yang nakal-nakal, saya nak buat kurban untuk ni untuk kasih anak cucu saya jadi baik ke apa gitu, boleh? Oh, macam kita itu bukan tawasul, maksudnya kita niat. Setiap niat amal macam soleh, tu. setiap amal soleh kita ketika di dalam tu kita letakkan dalamnya niat dan doa untuk sesuatu perkara, mudah-mudahan ada sebab yang lebih untuk Allah mengkabulkan doa kita. Boleh, tak ada masalah. Apa je kan, apa-apa saja yang kita lakukan, lagi-lagi bila ada pengorbanan di situ, keluarkan harta ke apa, kemudian kita niatkan sesuatu, berdoa atas sesuatu, insya-Allah mudah-mudahan ada sebab yang lebih berat untuk Allah SWT terima doa-doa kita, insya-Allah. Tak ada masalah. Ataupun boleh nazar kan, ataupun boleh nazar pun boleh, cik nazar kan, ya Allah tapi tahun ni mungkin tak sempat lah kan, ya Allah saya tak sihat, tapi kalau saya sihat insya-Allah saya nak buat kurban lembu pada selesai saya sihat nanti. Jadi insya-Allah dia punya ganjaran tu lebih besar sebab dia dah menjadi satu kewajipan kalau kita dah sihat. Ya Allah, anak saya nak dia jadi anak yang ataupun dia pas apalah, kita ada niat sesuatu, kita nazar. Nazar itu niatkan untuk lakukan satu ibadah yang sunnah, tapi bila kita dah jadi nazar, dia dah jadi wajib. Jadi kalau terkabul kita punya hajat kita kena buat perkara tersebut. Maka amalan tersebut akan menjadi ganjaran dia akan berganda sebab dia menjadi amalan yang wajib. Bukannya macam sekarang ni masih boleh buat kurban kan? So sekarang kita niat, saya nak buat. Sekarang ni niat je, tak sempat nazar lah. Yang tu boleh. Habis nazar ni bila macam 1 year before je? Bukan, nazar tu maksudnya kita ada satu hajat yang berat. Jadi kita belum lagi terkabul hajat kita. Jadi kita nazar, ya Allah, kalaulah terkabul hajat saya yang satu ni, saya akan buat sesuatu. Saya akan puasa 3 hari, saya akan kurban lembu, saya akan gitu. Kalau terkabul hajat kita kena buat benda tersebut. Tapi kalau tak terkabul, macam kita rasa macam tak baik kan? Kalau belum terkabul, belum lagi ada kewajipan untuk kita buat nazar. So it's okay ke? Macam tidakkah kita macam ingat macam Allah tak kabulkan macam itu macam very bad? Tak. Okay, pengkabulan doa kita tu ada beberapa yang kita kata ada yang Allah terus kasih, ada yang Allah simpan dulu. So hajat tu kita kena baik sangka selalulah dengan Allah. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Ustazah, saya pernah dengar macam ada ustaz mengatakan kunci murah rezeki tu dengan berkorban. Korban tu sangat murahkan rezeki. Wallahu alam, betul ke? Tapi dalilnya saya tak tahu betul ke tak. Saya pernah dengar je itu je. Oh, Allah alam, saya pun maksudnya kita tak boleh cakap tidak sebab setiap amalan yang mendekatkan kita kepada Allah itu adalah salah satu sebab kita mendapat rezeki yang murah. Dan rezeki tu
kita kena faham maksud rezeki. Rezeki tu tak semestinya harta, kan? Kenapa Ustazah hari-hari tak tahun saya buat ibadah kurban tapi tak bertambah pun harta kita? Tak. Rezeki tu ada banyak. Rezeki tu ada harta, rezeki tu ada rezeki keluarga yang bahagia, rezeki sihat. Itu semua rezeki. Jadi untuk mendapat rezeki nikmat daripada Allah, itu salah satunya ialah melakukan amal ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah, dan kurban salah satunya. So nak cakap salah tu tak salah, betul apa yang dia kata, tapi macam ada tak hadis yang sahih ke apa yang mengatakan kurban menjadi salah satu sebab murahnya rezeki? Wallahu alam, tu saya tak pasti. Tapi yang pastinya tidak salah, statement tu tak salah. Okey. Okey, kat sini ada minta fadilat puasa Zulhijjah, 9 hari Zulhijjah. Nanti saya sendkan link dia dalam grup insya-Allah. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau tidak kita boleh Ustazah, maksud saya puasa saya ada baca Arafah. Ustazah yang kalau dalam 9 hari Zulhijjah tu ada macam pahala-pahala atau fadilat-fadilatnya. Jadi saya nak minta Ustazah huraikan, boleh? Tak apa, bukan hari ni pun, minggu depan pun boleh Ustazah. It's okay. Oh okey, boleh, insya-Allah. So, kira fadilat berpuasa pada 9 hari Zulhijjah. Okay. Adakah is it okay for us to to like macam sebagai satu dorongan untuk kita berpuasa supaya kita mengharapkan fadilatnya? What is your opinion about that? Baik, insya-Allah nanti saya jawab, sebab itu agak panjang lah. Perbincangan ni agak panjang. Kalau saya dapat link dia saya send, dan kita boleh berbual pada sesi yang akan datang insya-Allah. Baik. Ada apa lagi? Kalau tidak kita bertutup dengan doa. Okey, kalau dah tak ada apa-apa lagi, insya-Allah kita boleh tutup dengan doa. Sebelum tu kita ucapkan in advance happy birthday untuk Kak Rashidah. Besok birthday Kak Rashidah, kita doakan mudah-mudahan Allah SWT berkati umur Kak Rashidah dalam kebaikan dan ketaatan, berikan kesihatan, keafiatan untuk Kak Rashidah, menjadikan dia wanita muslimah yang Allah SWT redai. Allah berkati umurnya dan kehidupannya dunia dan akhirat, berikan segala kebaikan untuknya dunia dan akhirat. Dan juga kita doakan untuk Ukhti Nur Syafira binti Jasni yang kurang sihat sekarang ini, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan pada dirinya, berikan syifa tamah, kurniakan kesihatan, keafiatan untuk dirinya dan semua orang-orang yang tidak sihat sekarang ini, mudah-mudahan Allah berikan syifa bagi mereka yang berhajat. Allah SWT tunaikan hajat-hajat mereka. Bagi setiap orang yang berniat untuk melakukan amal ibadah di bulan Zulhijjah, mudah-mudahan Allah SWT kabulkan dan beri taufik dan kekuatan untuk mereka melakukan amal ibadah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaAllah kita akhiri dengan doa. Ada last question, very short one. Ustazah, adakah berdosa bagi orang yang tidak menjaga pantang larang kurban sebelum binatang kurbannya sembelih? Tak berdosa. Itu bukan satu kewajipan. Tak dosa, tapi sangat-sangat dianjurkan untuk dijaga. So jagalah. Tapi kalau tak boleh nak jaga kan, dan tak ada dosa, dia bukan wajib. Okey. Wallahu a'lam bishawab. Maafkan kerana mengambil masa yang lama selesai majlis, tapi alhamdulillah mudah-mudahan ada kebaikan, ada ilmu yang bermanfaat untuk kita belajar pada hari ini insya-Allah. Kita akhiri dengan doa penutup insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-kutri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima, wa akhilla atqiya ulama, nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر
وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم هبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang, yang tidak baik, yang tidak benar. Jika ada apa-apa yang menyinggung perasaan sesiapa di sini, ampunkan saya, maafkan saya. Semuanya datang daripada saya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.